Okey, kita masuk kepada pembahagian taf'ilah yang kesemuanya ada 10. Tadi kita bahagikan berdasarkan kepada bilangan huruf pada taf'ilah tersebut. Ianya terbahagi kepada 2, ada yang 5 huruf dan ada yang 7 huruf. Yang 5 huruf ada 2 taf'ilah dan yang 7 huruf ada 8 taf'ilah. Telah pun kita jelaskan tadi. Dan insyaAllah untuk seterusnya, pembahagian taf'ilah al-arud di segi asalah wal far'iyah. Maksudnya ada taf'ilah yang dipanggil taf'ilah asal, taf'ilah asli, dan far'iyah, taf'ilah cawangan. Tanqasimu at-taf'ilatu al-arudiyah min haisul asalah wal far'iyah ila qismaini. Terbahagi taf'ilah arud yang kesemuanya ada 10 patah perkataan berdasarkan asalah, berdasarkan asli wal far'iyah, dan cawangannya terbahagi kepada 2. Yang pertama usul, kita panggil taf'ilah usul, dan taf'ilah furu', taf'ilah asli dan taf'ilah cabangan. Yang pertama, fal usulu, katanya apa itu usul? Apakah yang dimaksudkan dengan taf'ilah usul? Fal usulu kullu taf'ilatin bada'at biwatdin majmu'in aw watdin mafruqin. Iaitu setiap taf'ilah yang bermula dengan watad majmu' mahupun watad mafruq. Maksudnya taf'ilah yang bermula dengan 3 huruf. Maka taf'ilah tersebut dipanggil taf'ilah usul. Jadi yang usul ni ada 1, 2, 3, 4. Daripada 10, ada taf'ilah usul 4. Yang pertama fa'ulun. Okey, cuba kita lihat perkataan fa'ulun. Dia bermula dengan fa'u, 3 huruf. Maksudnya bermula dengan watad majmu'. Cuba lihat yang kedua, mufa'alatun. Mufa'alatun. Tengok mufa juga bermula dengan 3. Ianya adalah watad majmu'. Dan yang ketiga, mafa'ilun. Mafa'ilun bermula dengan mafa. Mafa juga 3 huruf, artinya bermula dengan watad majmu'. Dan yang keempat, fa'ilatun. Fa'ilatun bermula dengan fa'i. Fa'i juga 3 huruf. Cuma dia watad mafruq. Jadi kesemua taf'ilah fa'ulun, mufa'alatun, mafa'ilun, fa'ilatun, keempat-empat taf'ilah ini dipanggil taf'ilah usul. Kenapa? Kerana ianya bermula dengan watad majmu' ataupun watad mafruq. Jadi taf'ilah usul ialah taf'ilah yang bermula dengan watad majmu' ataupun watad mafruq. Dan setiap taf'ilah mempunyai gabungan daripada maqati' sautiyah. Ini saya tidak nak sebut dah lah. Kan kita dah sebut beberapa kali. Fa'ulun watad majmu' sabak khafif. Mufa'alatun watad majmu' sabak sakit sabak khafif. Mafa'ilun watad majmu' dan sababani khafifani. Fa'ilatun watad mafruq dan sababani khafifani. Cuba kita cerita di sini bahawasanya taf'ilah usul ialah taf'ilah yang bermula dengan watad, sama ada watad majmu' ataupun watad mafruq. Ada berapa taf'ilah? 1, 2, 3, 4. Seterusnya taf'ilah furu'. Kita lihat di sini taf'ilah furu'. Apa dimaksudkan dengan taf'ilah furu'? Kullu taf'ilatin bada'at bisababin khafifin aw sababin saqilin. Iaitu setiap taf'ilah yang ianya bermula sama ada dengan sabab khafif ataupun dengan sabab sakil. Dianya ada berapa? Kalau yang usul 4, maksudnya baki lagi ada 6. Maksudnya taf'ilah furu' ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mari kita perhatikan satu persatu. Betul tak mereka ni bermula dengan sabab? Yang pertama, fa'ilun. Okey, mula dengan fa. Fa, satu hidup, satu mati. Artinya sabab khafif. Maka dia adalah taf'ilah fura'. Mutafa. Okey, mutafa bermula dengan mim dan bermula dengan ta. Mim berbaris, ta berbaris. Dua huruf. Ianya bermula dengan sabab sakil. Yang ketiga, mus. Mus, mim berbaris, sin mati. Bermula dengan dua huruf. Sabab khafif. Yang keempat, fa. Fa bermula dengan fa berbaris dan alif mati dua huruf juga sabab khafif. Mustaf. Mustaf bermula dengan sabab khafif. Maf'ulatu. Maf juga sabab khafif. Jadi kesemua 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah taf'ilah fura'. Kenapa? Kerana ianya bermula dengan sabab sama ada sabab khafif ataupun sabab sakil. Dan sebagaimana yang kita jelaskan sebelum ini, setiap taf'ilah di dalamnya mengandungi al-maqati' sautiyah. Fa'ilun sabab khafif wa tad majmu'. Mutafa'ilun sabab sakil, sabab khafif wa tad majmu'. Mustaf'ilun dua sabab khafif dan berakhir dengan wa tad majmu'. Fa'ilatun sabab khafif wa tad majmu', sabab khafif. Mustaf'ilun sabab khafif wa tad mafru' sabab khafif. Maf'ulatu bermula dengan dua sabab khafif dan di akhirnya adalah watat mafruq. Ini pembahagian taf'ilah berdasarkan kepada asli dan cawangan. Macam mana nak kenal yang asli? Asli bermula dengan watat sama ada watat majmu' ataupun watat mafruq. Ada 1, 2, 3, 4. Macam mana nak kenal yang fura'? Fura' setiap taf'ilah yang bermula dengan sabab sama ada sabab khafif ataupun sabab sakil. Ada 6. Kan? Fa'ilun, mutafa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilatun, mustaf'ilun dan maf'ulatu. Ni pembahagian taf'ilah berdasarkan usul dan fura' ataupun berasalkan asalah wal far'iyah. Baik, jadi anak-anak pelajar yang dimuliakan sekalian, tadi saya dah sebut ada 4 patah perkataan yang dibacanya sama, tapi tulisannya berlainan. Yang pertama, al-farqu baina fa'ilatun wa fa'ilatun. Perbezaan yang kita boleh lihat antara fa'ilatun dengan fa'ilatun. Di segi bacaan sama tapi tulisannya berlainan. Jadi perbezaannya ada berapa? Ulama telah membuat perbezaan 1, 2, 3. Untuk mendapatkan perbezaan antara fa'ilatun dengan fa'ilatun ada 3 ciri perbezaan. Yang pertama, kita ambil ini dulu. Fa'ilatun. Ianya adalah fura'. Kenapa fura'? Sebab dia bermula dengan sabab khafif. Sementara fa'ilatun asal. Kenapa asal? Kenapa aslun? Sebab dia bermula dengan watat mafru'. Ini ciri yang perbezaan yang pertama. Fa'ilatun fura', fa'ilatun asal. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri perbezaan antara dua ni, fa'ilatun dengan fa'ilatun, ciri yang kedua, iaitu fa'ilatun bermula dengan sabab khafif dan selepasnya ada watat majmu'. Maaf. Di sini kan anak-anak pelajar ni bukan waba'dahuma, wabainahuma. Baik sikit, wabainahuma. Wabainahuma. Saya tegaskan bukan waba'dahuma sini, wabainahuma. Sababani khafifani wabainahuma. Ni salah tulis waba'dahuma. Mohon maaf, tulis wabainahuma. Dia terdiri daripada 2 sabab khafif. Mana dia? Fa dengan tun. Wabainahuma dan tengah-tengahnya ada watat majmu'. Ada watat majmu'. Sementara yang di sebelah ni fa'ilatun.
Fa'ilatun fa'i watat majmu', la sabak khafif, tun sabak khafif. Jadi watat mafruq dengan sababani khafifani. Ni ciri perbezaan yang kedua. Maksudnya yang belah ni bermula dengan sabab, yang ini bermula dengan watat. Kemudian ciri yang ketiga, fa'ilatun, kita akan temui dia dekat bahar madid, kita temui dia dekat bahar romal, dan kita temui dia dekat bahar khafif. Sementara fa'ilatun, kita akan temui dia pada bahar mudhari'. Apa maksud dia? Inilah 3 ciri perbezaan antara fa'ilatun dengan fa'ilatun. Moga-moga anak pelajar ambil sedikit perhatian, kan? Ni nak kena ingat ni. Kena ingat. Terutamanya hak nombor 3 ni. Kan? Hak nombor 3. Macam nombor 1 kita boleh faham. Oh, ni bermula dengan sabab atau furu'. Dia fa sabab. Yang ni, oh ni bermula dengan watat majmu'. Oh, asal. Bermula dengan watat. Yang nak kena ingat nombor 3 ni. Kan? Nombor 3 ni kita tidak tahu dia duduk dekat bahar mana-mana. Ni nak kena ingat. Tak boleh nak faham nombor 3 ni. Kita kena ingat. Fa'ilatun berada dekat bahar madid, berada dekat bahar roman, berada dekat bahar khafif. Sementara fa'ilatun ianya berada pada bahar mudhari'. Ni perbezaan secara asasnya di antara fa'ilatun dengan fa'ilatun. Cuma saya nak ingat sekali lagi anak-anak pelajar, perhatikan sini. Sini bukan ba'dahuma. Sini bainahuma. Salah tulis sikit ni. Bainahuma. 2 sabak khafif dan di tengahnya ada watat majmu'. Sementara yang kedua. Yang kedua kita ada mustaf'ilun dengan mustaf'ilun. Kan? Mustaf'ilun, yang satu lagi mustaf'ilun. Bacaannya sama tapi tulisan yang berlainan. Jadi antara mustaf'ilun dengan mustaf'ilun perbezaannya ada 2. Yang pertama, belah ni sababani khafifani. Dia ada 2 sabab khafif. Mana dia? Mus. Mana satu lagi? Lun. Bainahuma, dan di antaranya, di tengahnya watat mafru', iaitu taf'i. Sementara di sebelah mustaf'ilun, sababani khafifani. Dia ada 2 sabab khafif. Mana dia? Mus. Mana satu lagi? Taf. Wa ba'dahuma, dan selepasnya watat majmu'. Mana dia? Ilun. Dan apakah ciri perbezaan yang kedua antara 2 ni? Untuk mustaf'ilun, ianya berada pada bahar khafif dan berada pada bahar mujtas. Sementara mustaf'ilun, ia berada pada bahar basit dan pada bahar ar-rajzu. Inilah hak saya sebut tadi. Kan kita ada 4 patah perkataan. Bacaannya sama tapi ada sedikit perbezaan. Mohon anak-anak pelajar bagi penekanan sedikit, terutamanya untuk mengingat. Baik, kemudian kita pergi kepada perkara yang seterusnya. Perkara yang seterusnya ialah az-zihaf wal illah. Okey, dengar baik-baik. Az-zihaf wal illah. Apakah benda yang dimaksudkan dengan zihaf dan illah? Baik, untuk pengetahuan anak-anak pelajar. Az-zihaf ataupun illah adalah 2 benda yang akan merosakkan taf'ilah. Maksudnya kalau taf'ilah yang 5 huruf, mungkin dia keluarkan 1, tinggal 4. Ataupun mungkin taf'ilah yang 7 huruf, dia buang 1, tinggal 6. Ataupun mungkin dia buang 2, tinggal 5. Ataupun mungkin dia tambah. Daripada 5 huruf, tambah 1, jadi 6. Daripada 7, tambah 1, jadi 8. Ataupun daripada 7, tambah 2, jadi 9. Ini proses dinamakan az-zihaf wal illah. Ianya akan merosak, bukan merosakkan, dia akan baiki taf'ilah. Kan? Dia akan tukar wajah taf'ilah. Itu pada dasarnya. Cuma di segi takrif, mari kita tengok.
Di segi takrif, mari kita lihat satu persatu. Apa dia zihaf dan apa dia illah. Jadi untuk yang pertama, saya ambil zihaf dulu. Kita ambil zihaf sebab dua benda ni. Zihaf satu benda, illah satu benda. Tapi ianya sama mempunyai kerjanya. Kerjanya sama iaitu dia merosakkan ataupun dia mengubah taf'ilah. Sama ada dengan membuang huruf ataupun dengan menambah huruf ataupun mematikan huruf. Baik, kita ambil separuh iaitu az-zihaf dulu. Illah kita tengok kemudian. Az-zihaf di segi takrif. Okey, di segi takrif katanya taghyirun mukhtassun bisawanil asbab. Zihaf ialah perubahan yang khusus, dan perubahan khususnya berlaku pada huruf kedua sabab. Jadi kita dah faham sabab ada dua. Sabab ada dua. Apa maksud sabab? Sabab ialah perkataan yang dua huruf. Jadi zihaf dia akan baiki hanya pada sabab sahaja. Huruf kedua sabab. Sama ada mematikan ataupun menghilangkan. Buang ataupun mematikan. Okey, ingat. Apa dia zihaf? Zihaf ialah proses mengubah khususnya pada huruf kedua pada sabab. Yadkhulul aruda wad-darba wal hashwa. Dan bila dia masuk, dia akan rusakkan pada arud. Dia akan rusak, dia akan beki pada darab. Dan juga pada al-hashwa. Jadi arud, darab, hashwa, ni kita belum sebut lagi. Lepas ni insya-Allah anak-anak pelajar akan faham kat mana benda dipanggil arud, kat mana benda dipanggil darab, dekat mana benda dipanggil al-hashwu. Cuma sekarang ni saya tidak nak jelaskan lagi apa dia arud, apa dia darab, apa dia hashwa. Insya-Allah kita akan bincang pada tempat dia. Cuma saya nak cerita di sini apa dia zihaf. Zihaf ialah perubahan yang khusus akan menimpa pada huruf kedua sabab. Sama ada pada arud, sama ada pada darab ataupun pada hashwu. Dan apabila wa iza arada syairu fi awwali baitin lam yalzam takraruhu fi baqiyatil qasidah. Dan apabila dia masuk, apabila dia ubah, apabila dia menimpa sama ada arud, darab, hashwa dalam satu-satu bait, dia tidak akan kekal. Maksudnya dia boleh ubah dan dia boleh tidak ubah. Dia boleh berubah, dia boleh tidak berubah. Baik. Apa maksudnya? Maksudnya zihaf adalah satu proses yang akan mengubah huruf kedua sabab. Apakah ia tekal? Jawapannya tidak. Tidak. Dia boleh ubah, dia boleh tidak ubah. InsyaAllah lah kita tengok kejap lagi. Di sini sebagai pengenalan dulu. Anak-anak pelajar nak kena ingat apa dia zihaf? Zihaf ialah perubahan yang khusus berlaku pada huruf kedua sabab. Apakah dia tekal? Tidak, dia tidak tekal. Mungkin dia ubah di bait pertama, bait ketiga tidak. Mungkin bait ketiga dia ubah pula. Itu maksudnya tidak tekal. Dan ianya ada dua bentuk. Proses yang berlaku pada huruf kedua sabab ni ada dua bentuk. Wahwa nau'ani. Maksudnya zihaf ada dua. Zihaf ada dua bentuk. Yang pertama, zihaf mufrad. Yang kedua, zihaf musdawij. Apa makna zihaf mufrad? Dia ubah sekali sahaja. Dia hanya ubah satu kali sahaja. Maksudnya kalau dia buang huruf kelima, dia tak buang dah huruf-huruf lain. Kalau dia buang huruf kedua, dia tak buang dah huruf lain. Dalam perkataan yang sama.
Dan ada jenis yang kedua iaitu zihaf muzdawij. Yang ini berlaku perubahan dua benda serentak dalam satu taf'ilah. Mungkin dia gugurkan huruf kedua, dalam masa yang sama dia gugurkan huruf yang keempat. Contohnya begitu. Jadi, apa kita nak simpulkan di sini? Zihaf ada takrif dan ada pembahagiannya. Apa dia takrif? Zihaf hanya menimpa huruf kedua sabab. Dan dia bila timpa, dia tidak tekal. Mungkin dia ubah, mungkin dia tidak ubah. Dia ada berapa bentuk? Dia ada dua bentuk. Macam mana bentuk dia? Bentuknya ada sekali, ada satu huruf saja dibuang. Dan ada bentuk yang kedua, dia boleh baiki hingga sampai dua tempat. Dalam satu-satu taf'ilah. Ni dinamakan zihaf. Okey. Kemudian kita pergi kepada perkara yang kedua. Perkara yang kedua, zihaf terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah zihaf mufrad. Zihaf mufrad. Apa dah zihaf mufrad? Mari kita tengok. Huwa at-taghyir al-mawjud fi mawdi'in wahidin min at-taf'ilah. Iaitu perubahan yang terdapat pada satu tempat saja daripada satu taf'ilah. Wahya samaniyatu anwa'in, dan dia mempunyai 8 nama. 8 jenis. Zihaf yang mengubah satu huruf sahaja. Satu kali sahaja. Ada berapa? Ada 6. Ada 8. Samaniyatu anwa'. Yang pertama al-khabnu, at-tayyu, al-qabdu, al-kaffu, al-waqfu, al-aklu, al-idmar, dan al-asbu. Kesemua ni, dia akan beki kat mana? Dia akan beki pada huruf kedua sabab. Kenapa dia akan beki huruf kedua sabab? Sebab dia zihaf. Dia akan beki berapa kali? Sebab dia akan beki sekali aja. Sebab apa? Sebab dia zihaf mufrad. Okey, contoh. Nombor 1, al-khabnu. Apa dia al-khabnu? Hazaf sani sakin. Dia buang huruf kedua. Misaluhu. Tengok contoh anak-anak. Fa'ilatun. Fa'ilatun. Ingat tak kita macam mana asal fa'ilatun? Okay. Fa'ilatun asalnya ialah fa'ilatun. Jadi apa huruf yang telah hilang sini? Huruf kedua. Alif ni tak ada dah. Alif ni hilang. Sebab itulah dinama al-khabnu. Apa dia khabnu? Buang huruf kedua. Jadi fa'ilatun berubah menjadi fa'ilatun. Dan yang kedua at-tayyu. Apa dia at-tayyu? Hazaf rabi' sakin. Gugurkan huruf yang keempat. Okey, kita ambil contoh. Musta'ilun. Musta'ilun. Kita tak pernah jumpa taf'ilah musta'ilun. Yang kita jumpa ialah ni, mustaf'ilun. Cuba kita lihat huruf mana tidak ada. Huruf yang hilang di situ ialah huruf fa. Huruf fa berada pada posisi 1, 2, 3, 4. Jadi yang digugurkan ialah huruf kedua daripada sabak khafif yang kedua, iaitu taf. Maka kalau kita kira daripada awal 1, 2, 3, 4, huruf yang digugurkan ialah huruf yang keempat. Jadi huruf yang keempat digugurkan, dia juga adalah sabab. Maka proses ini dipanggil at-tay. Kemudian al-qabdu. Apa di al-qabdu? Hazaf khamis sakin. Gugurkan huruf yang kelima. Okey, contoh. Mafa'ilun. Kita tak pernah jumpa dalam 10 tadi ada mafa'ilun. Mafa'ilun. Jadi asal mafa'ilun adalah mafa'ilun. Siapa telah hilang? Ia hilang. Cuba kira, ia berada pada posisi keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi huruf yang digugurkan adalah huruf yang kelima. Dan dia juga adalah sabab. Sabab khafif. Yang digugurkan ialah huruf kedua sabab. Jadi yang digugurkan huruf kedua sabab, kita panggil zihaf.
Jadi huruf kelima dibuang, namanya al-qabdu. Yang keempat ialah al-kafu. Hazaf sabi' sakin. Gugurkan huruf yang ketujuh. Mafa'ilu. Mafa'ilu. Kita tak pernah jumpa dalam taf'ilah mafa'ilu. Oh, rupa-rupanya dia adalah mafa'ilun. Mana pergi nun? Nun digugurkan. Nun adalah huruf kedua sabak khafif daripada lun. Proses ini dipanggil zihaf. Dan huruf keberapa digugurkan? Huruf 7. Maka dipanggil al-kafu. Kemudian yang kelima adalah al-waqfu. Al-waqfu hazaf sani mutaharrik. Hazaf sani mutaharrik. Gugurkan huruf yang kedua, tapi huruf ni berbaris. Anak-anak kena ingat, nombor 1 dengan nombor 5 ni nampaknya macam nak sama. Cuma yang nombor 1 gugurkan huruf kedua yang mati. Tapi nombor 5 gugurkan huruf kedua, hilangkan huruf kedua, tapi huruf tu berbaris. Contoh, mufa'ilun. Mufa'ilun. Asal mufa'ilun ialah mutafa'ilun. Mana huruf kedua? Ta. Berbaris tak? Berbaris. Dan dia adalah sabab sakil. Muta. Sabab sakil. Huruf digugurkan ialah huruf kedua daripada sabab sakil. Tapi huruf ni berbaris, maka proses ini dipanggil al-waqfu. Kemudian yang keenam, al-aqlu. Al-aqlu ialah hazaf khamis mutaharrik. Ni kalau anak-anak pelajar ingat, nombor 6 hampir sama dengan nombor 3. Iaitu menggugurkan huruf yang kelima. Cuma nombor 3, gugurkan huruf kelima yang mati. Nombor 7, nombor 6, gugurkan huruf kelima, tapi huruf itu adalah huruf yang berbaris. Contoh, mufa'atun. Mufa'atun. Mufa'atun asalnya ialah mufa'alatun. Jadi lam huruf kelima telah digugurkan. Maka proses ini dipanggil al-aqlu. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ialah idmar. Idmar. Apa dia idmar? Idmar ialah taskin. Hilang nun saya kau ni. Sepatut ada nun ni. Macam kat bawah ni. Taskin. Taskinu asani al-mutaharrik. Mematikan huruf kedua, yang mana huruf itu huruf berbaris. Dan kita matikan dia. Contoh, mutfa'ilun. Mutfa'ilun. Asalnya ialah mutafa'ilun. Mutafa'ilun dah jadi mutfa'. Ta yang berbaris kita matikan. Dan berapa kali proses kita lakukan? Sekali. Sebab ni zihaf mufrad. Cuma prosesnya ialah dengan mematikan huruf. Huruf berapa dimatikan? Huruf kedua. Dimatikan huruf kedua namanya idmar. Kemudian zihaf mufrad yang terakhir ialah al-asbu. Apa dia al-asbu? Taskinu al-khamis al-mutaharrik. Mematikan huruf yang kelima, yang mana huruf itu adalah huruf yang berbaris. Contoh, mufa'altun. Mufa'altun. Asalnya ialah mufa'alatun. Lamnya berbaris, tapi kita dah matikan. Lam adalah huruf yang kelima, dan kita matikan huruf kelima. Proses ini dinamakan al-asbu. Jadi saya rasa anak-anak pelajar nak kena hafal betul-betul lah. Sebab berlaku sedikit benda nak kena ingat banyak lah. Nak kena banyak ingat. Sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. Jangan sampai kita tertukar khabnu, atoy, qabdu, kafu. Di sini saya susun ni ikut pada hemah saya lah. Saya susun ni agak-agak mudah dah. Sebab gugur huruf kedua, gugur huruf kelima, gugurkan huruf kelima buang huruf 2, buang huruf 4, buang huruf 5, buang huruf 7. Kemudian kita mula pula matikan huruf kedua, matikan huruf buang huruf kedua berbaris, buang huruf kelima berbaris. Kemudian matikan huruf kedua, kemudian matikan huruf kelima. Saya letak tu moga-moga dah kita nampak teratur dah lah. Sikit kan? Kita dah nampak teratur sikit. Kemudian yang seterusnya kita nak pergi kepada zihaf mufrad. Inilah zihaf mufrad. Kemudian kita pergi kepada zihaf muzdawish. Apa makna zihaf? Zihaf ialah kita baiki
Kita beki kat mana dah zihaf? Beki dekat huruf kedua sabab. Tapi di sini zihaf musdawish. Dia beki 2 kali serentak dalam satu taf'ilah. Sebab musdawish ni maksudnya berpasangan. Kan? Huwa at-taghyir huwa at-taghyiru al-mawjudu fi mawdi'aini min at-taf'ilah. Iaitu proses yang terdapat 2 tempat dalam satu taf'ilah. Dan wahwa arba'atu anwa'in, ianya ada 4. Zihaf mufrad tadi ada 8, zihaf musdawi ada 4. Yang pertama namanya al-khablu. Apa dia al-khablu? Al-khablu ialah ijtima'ul khabni wat-tayyi. Berlaku 2 benda serentak, iaitu berlaku himpunan antara khabnu dengan toy. Ingat ke khabnu? Khabnu hazah huruf kedua. Toy hazah huruf keempat. Kita tengok contoh. Muta'ilun. Muta'ilun. Apakah asal muta'ilun? Asalnya ialah mustaf'ilun. Siapa tak ada? Sin huruf kedua. Namanya khabnun. Siapa lagi tak ada? Fa huruf keempat. Namanya toy. Berlaku 2 benda serentak. Bila berlaku 2 benda serentak, dia tukar nama lain, dipanggil al-khablu. Maka 2 benda serentak berlaku ni dipanggil zihaf musdawish. Jadi muta'ilun asalnya ialah mustaf'ilun. Kemudian yang kedua ialah al-khazal. Kan? Al-khazlu. Iaitu ijtima'ul idmar wat-tay. Berlaku himpunan antara idmar dengan tay. Apa dah idmar? Idmar mematikan huruf kedua. Apa dia tay? Tay menggugurkan huruf keempat. Mari kita lihat di sini. Contoh. Mutfa'ilun. Mutfa'ilun. Asal perkataan mutfa'ilun ialah mutafa'ilun. Mana alif? Alif digugurkan. Kenapa alif digugurkan? Sebab alif huruf keempat, toy. Kemudian ta dimatikan. Dimatikan ta, nama dia idmar. Maka mutafa'ilun berubah menjadi mutfa'ilun. Proses ini dipanggil al-khazal. Dan yang ketiga ialah asyaklu. Asyaklu iaitu ijtima'ul khabni wal kaffi. Ijtima'ul khabni wal kaffi. Apa dia ijtima'ul khabni? Berlaku himpunan antara khabnu dengan kaf. Apa dia khabnun? Buang huruf kedua. Apa dia kaf? Buang huruf ketujuh. Mari kita tengok. Fa'ilatu. Fa'ilatu. Sepatutnya yang asalnya ialah fa'ilatun. Mana pergi alif? Buang. Itulah khabnun. Mana pergi nun? Buang. Itulah kafu. Sebab khabnu buang huruf kedua. Kafu buang huruf ketujuh. Kemudian yang keempat, zihaf musdawish, ialah an-naqsu. An-naqsu ialah ijtima'ul asbi wal kafi. Ijtima'ul asbi wal kafi. Apa dia asbi? Mematikan huruf kelima. Apa dia kaf? Kaf buang huruf ketujuh. Mari kita tengok contoh. Mufa'altu. Mufa'altu. Asalnya ialah mufa'alatun. Mana asbu? Dia punya lam telah dimatikan. Lam adalah huruf yang kelima. Mufa'al. Patutnya mufa'ala. Dan nun huruf ketujuh telah digugurkan. Gugurkan huruf 7, nama dia al-kaf, al-kafu. Ini proses-proses yang akan mengubah taf'ilah. Jadi daripada awal tadi kita ada berapa? Kita ada zihaf dengan illah. Dan untuk kali ini kita baru membicarakan tentang zihaf. Apa dia zihaf? Perubahan yang berlaku pada huruf kedua sabab. Dan bila dia masuk, ada kalanya dia tidak tekal. Dia ada berapa jenis? Dia ada 2. Mufrad dengan musdawish. Ada berapa yang mufrad? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa yang musdawish? Yang musdawish ada 1, 2, 3, 4. Okey, jadi sekadar itulah untuk kali ini, insya-Allah kita akan masuk pula selepas ni pada
bahagian illah. Juga proses yang berlaku pada taf'ilah. Dan bila dia masuk, dia akan ubah daripada taf'ilah asal menjadi taf'ilah yang baru berdasarkan kepada bait syair yang telah disediakan. Wallahu a'lam.